Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, amma ba'd. Salam Isra dan Mi'raj. Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya iaitu Nabi Muhammad pada malam hari daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Madinah, yang kami berkati di sekelilingnya untuk kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Apakah maksud Isra dan Mi'raj? Ya, Isra ialah diperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperjalankan daripada mana? Daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin dan pulang pada malam itu juga. Itulah maksud Al-Isra. Dan apa pula maksud Mi'raj? Mi'raj ialah diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinaikkan daripada mana? Daripada Masjidil Aqsa di Palestin naik ke 7 petala langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, turun pada malam itu juga dan turun ke Masjidil Haram. Itulah maksud Isra dan Mi'raj. Okey, bila masa berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj? Sebenarnya ulama berbeza pendapat tentang bilakah peristiwa berlakunya Isra dan Mi'raj. Tetapi mengikut pendapat yang masyhur, peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku pada malam Isnin 27 Rejab tahun ke-11 kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan 612 Masihi, lebih kurang setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Ketika itu Nabi SAW berumur 52 tahun. Dan peristiwa ini juga dikenali sebagai tahun duka cita. Kerana apa? Kerana berlaku selepas kewafatan isterinya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dan bapa saudaranya Abu Talib. Dan begitu juga peristiwa Nabi dihina dan dicaci di Taif. Disebut bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku pada bulan Rejab. Ini membuktikan bahawa bulan Rejab ini adalah merupakan bulan yang sangat mulia. Kenapa? Di bulan Rejab ini adalah tujuan untuk kita menghayati. Kita tengok bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku pada bulan Rejab. Tujuannya adalah untuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Ujian. Sebab apa? Kerana kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan, menceritakan kepada kita atau melakukan suatu perkara yang ghaib. Dari sudut akal manusia perkara itu suatu yang ghaib. Tetapi sebagai umat Islam, kita mempercayai kepada perkara yang ghaib yang kita tidak nampak itu, dan kita akur, kita beriman kepada apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Okey, kenapa? Mengapa? Why? Kenapa berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj? Kenapa berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj? Kerana yang pertama, salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mukjizat agungnya, di antaranya Al-Quran, dan di antara juga mukjizatnya ialah Isra dan Mi'raj. Yang kedua, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala boleh melakukan apa saja terhadap hamba dan juga makhluknya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah nak menghiburkan dan menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berlaku peristiwa duka cita kematian isteri dan juga bapa saudaranya. Dan yang keempat, Nabi ketika itu mendapat satu perintah yang paling agung, iaitu perintah menunaikan solat secara langsung daripada Allah Ta'ala.
Tengok sedikit rentetan bagaimana kronologi perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di Masjidil Haram bersama dengan Sayyidina Hamzah dan juga Ja'far bin Abi Talib. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh malaikat Jibril dan juga Mikail serta Israfil. Mereka membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyucikan hatinya di telaga air Zam-Zam dan dibedah dari leher sehinggalah di bawah perutnya. Hatinya dibersihkan sebanyak 3 kali dan dimasukkan hikmah dan juga iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibedah, maka seekor burak membawa Nabi untuk diisrakan. Ya, dibawa Nabi untuk diisrakan. Itulah bagaimana permulaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibawa Isra dan Mi'raj. Anak-anak sekalian, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diisrakan, dibawa daripada Masjidil Haram untuk pergi ke Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis, maka ada tempat-tempat yang telah Nabi singgah ketika di dalam perjalanannya. Yang pertama, Nabi singgah di kota Tayyibah, ya, iaitu Yasrib ataupun nama sekarang ialah Madinah, tempat Nabi berhijrah. Nabi melihat bagaimana tempat baginda akan berhijrah dan untuk menegakkan negara Islam. Yang keduanya, Nabi mensinggah di Madian ataupun di Syria, tempat Nabi Musa alaihissalam berteduh. Yang ketiga, Nabi singgah di Bukit Tur Sina, tempat munajat Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina di Mesir. Dan yang keempat, Nabi berhenti singgah di Baitul Laham, iaitu tempat apa? Tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Okey, ada beberapa gambaran ketika perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diisrakan itu. Ya, di antaranya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didatangi jin Ifrit. Ya, jin Ifrit yang membawa obor dan mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang dengan tujuan apa? Menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya. Apakah hikmah di sebalik ini, anak-anak? Ya, setiap usaha kebaikan pasti ada halangan, gangguan dan juga ujian. Musuh utama manusia ialah manusia juga, syaitan dan juga sekutunya. Manusia dilarang bersahabat dan mendekati dengan syaitan dan juga sekutunya. Jadi jangan sesekali meminta bantuan dan pertolongan daripada syaitan. Malahan kita dianjurkan untuk ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Di dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Isra juga, di antara peristiwa ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat bagaimana petani yang bercucuk tanam dan dapat segera memungut hasilnya dengan segera tanpa henti-henti, sehingga akan timbul perasaan hairan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa hikmah yang tercerita dekat sini ialah Allah kurniakan pahala yang berlipat kali ganda kepada orang yang berjihad pada jalan Allah dan juga suka bersedekah. Orang yang berbuat kebaikan pasti akan menerima ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Islam menggalakkan umatnya sentiasa mencari rezeki yang halal dan sentiasa menggunakan rezeki itu untuk membuat kebajikan. Okey, di antara satu kisah yang sangat menarik ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terbau ataupun tercium wangian yang sangat wangi. Maka bertanyalah kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, bahawa wangi apakah ini? Maka jawablah Jibril alaihissalam, inilah bauan wangi daripada kubur tukang sikat rambut anak Fir'aun, iaitu Masyitah dan juga anak-anaknya. Apa kisahnya, anak-anak? Bagaimana Masyitah ini, bagaimana beliau telah mengikut ajaran Islam dan dipaksa oleh Fir'aun untuk mengikut ajaran Fir'aun, tetapi akhirnya Masyitah ini tekadkan pendiriannya untuk bersama Islam dan akhirnya ditolak masuk ke dalam air yang menggelegak, maka syahidlah Masyitah. Okey, apa pengajaran dia? Iman yang teguh adalah merupakan perisai utama daripada ujian dan dugaan Allah Subhanahu wa taala.
Antara kisah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan manusia yang memecahkan kepalanya dengan batu dengan sendirinya ke atas kepalanya. Maka apakah itu? Apakah hikmahnya? Itulah menunjukkan bagaimana balasan yang berat terhadap orang yang malas mengerjakan solat fardu. Kenapa anak-anak? Solat fardu merupakan ibadah yang wajib diutamakan bagi setiap orang-orang Muslim. Dan setiap Muslim wajib menjaga solatnya walau apa dalam keadaan sekalipun. Sebab itulah kita boleh menunaikan solat dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita berbaring, dalam keadaan kita tidur. Dan sekiranya kita dalam keadaan terdesak, kita boleh menggunakan hati kita. Itulah di antara kepentingan menjaga ibadat solat. Sallallahu alaihi wasallam juga telah ditunjukkan bagaimana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj melihat manusia yang memakan duri daripada bara api. Masya Allah, makan duri daripada bara api. Masya Allah, tabarakallah. Apakah itu? Apakah itu? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Jibril, itulah orang yang tidak mengeluarkan zakat yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kenapa anak-anak? Zakat itu perlu dikeluarkan bagi orang yang telah cukup syarat-syaratnya untuk kepentingan agama Islam, dan juga ia merupakan perisai kepada umat Islam untuk berada di alam barzakh dan juga di akhirat nanti. Jangan lupa tunaikanlah zakat. Ketika dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ditunjukkan pula bagaimana manusia yang menggunting lidah dan bibirnya itu dengan menggunakan gunting daripada api neraka. Maka siapakah mereka itu? Siapakah mereka itu? Islam mengutuk, iaitu orang yang pandai bercakap. Rupa-rupanya itulah golongan yang pandai bercakap tetapi tidak melaksanakan apa yang dicakapnya. Dia suruh orang solat tapi dia tidak solat. Sebab itulah kita sebagai umat Islam kena memilih orang yang bercakap benar, dan kita mesti merealisasikan bercakap benar dalam kehidupan kita. Bercakap dusta adalah di antara ciri-ciri golongan yang munafik. Wal-'iyazubillah. Antara satu peristiwa yang sangat menarik ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh perempuan yang tua yang bongkok yang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya. Maka Nabi pun bertanyalah kepada Jibril alaihissalam, siapakah wanita itu? Maka jawab Jibril alaihissalam, itulah dunia, itulah dunia, dunia bumi yang terlalu tua yang telah hampir berlaku kiamat. Sebab itulah anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat bahawa kita tidak selamanya berada di dunia ini, kerana kiamat itu pasti akan berlaku. Maka kita manfaatlah kehidupan kita di dunia ini untuk persediaan kita untuk menghadapi hari akhirat. Memperbanyakkanlah, menyegerakanlah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf sesama kita agar kita selamat juga di akhirat. Sekarang kita tengok pula apakah yang berlaku peristiwa Mi'raj. Bagaimana kita tahu Mi'raj, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke langit daripada Baitul Maqdis. Apa peristiwa yang berlaku dalam peristiwa Mi'raj pula? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan para nabi yang lain dan malaikat yang menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pada langit yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Manakala di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan satu tip yang sangat berharga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pesanan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya? Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad,
agar memperbanyakkan tanaman-tanaman syurga. Ya, apa itu tanaman syurga? Maka diajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu di antara tanaman dalam syurga. Jom kita teruskan. Kita tanam pokok-pokok zikir di dalam syurga. Setelah Nabi SAW melintasi atau melalui langit yang 7, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW telah melihat pelbagai keajaiban sehingga baginda SAW dibawa ke Sidratul Muntaha. Di sinilah Nabi SAW dapat melihat rupa Jibril yang sebenar, dan juga Nabi SAW dibawa melihat syurga yang mempunyai 8 tingkat dan neraka yang mempunyai 7 tingkat serta penghuni-penghuninya. Nabi melihat bagaimana kebanyakan ahli syurga terdiri daripada orang-orang miskin, manakala kebanyakan ahli-ahli neraka adalah terdiri daripada kaum wanita. Maka berhati-hatilah kita supaya kita sentiasa berusaha untuk memperolehi syurga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi daripada neraka. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ada satu klimaks dia, ataupun ada satu peristiwa yang sangat agung, bagaimana Nabi SAW selepas melintasi langit 7, Nabi SAW sampailah ke mustawa, sehingga Nabi mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di Lauh Mahfuz, dan Nabi naik ke Arasy bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuncak daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj inilah Nabi SAW telah difardukan ibadat solat sebanyak 50 waktu. Pada mulanya sebanyak 50 waktu anak-anak, tetapi Nabi SAW turun bertemu dengan Nabi Musa AS, dan Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad untuk meminta diskaun, dan akhirnya jadilah 5 waktu. Abang nak kongsikan carta bagaimana peristiwa berlakunya Isra' dan Mi'raj. Anak-anak boleh lihat dekat sini bagaimana, ya, bagaimana di sini kita lihat bagaimana daripada Masjidil Haram Nabi SAW singgah sebentar di mana, di Madinah ataupun Yasrib, kemudian ke Madian, ke Bukit Tursina, ke Baitul Laham, dan akhirnya sampai ke Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa itulah naik kepada langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan akhirnya sampai ke Sidratul Muntaha, mustawa, Arasy, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan difardukan amalan solat sebanyak 50 waktu dan dikurangkan sehingga menjadi 5 waktu, dan malam itu juga Nabi SAW balik ke Masjidil Haram. Itulah secara ringkas peristiwa Isra' dan Mi'raj.